Sebab sebab akaun saya yang akaun office je boleh rekod. Okay. Jadi sedap kita nak rekod ni boleh kita share-share dalam group kan. Senang sikit. Tu ada yang dah record tu. Itulah. Ngetes tu. Okey lah tu. Kita test tu. Kongsi-kongsi balik. Boleh, insya-Allah. Okey, saya mula dulu sikit intro boleh ya? Boleh. Teruskan. Oh, okey. Masih banyaklah sudi luang masa malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah ganggu sekejap. Sebab ada 2-3 orang duk BM saya ni bila nak buat kelas ni. Itulah kadang-kadang cari-cari masa lah. Okey, tak apa. So, okey, bila kita start dari awal lah. Okey, bila kita buka apps SketchUp ni. Okey, first kali dia akan keluar yang ni lah kan. Dia punya window. Okey, saya besar sikit. Okey, so yang dekat atas ni kalau ikutkan dia ada banyak lah. Ada inches ada, milimeter, meter, architecture, sentimeter, ada banyak. Saya ni kalau saya ajar budak-budak student lah, biasa saya akan guna yang milimeter lah, architecture milimeter. Tapi ada setengah orang yang biasa guna kaki inci tu, boleh guna kaki inci lah. Dan kita boleh klik yang ni lah, saya klik dulu. Okey, dia akan keluar gambar perempuan ni lah. Jangan terkejut lah tengok saya punya interface ni, dia banyak toolbar ni. Yang ni saya download. Meriah. So macam yang ni saya download. Yang ni saya download, yang ni V-Ray ni saya download, yang ni untuk expert lah. InsyaAllah. Okey, yang first kali kemungkinan tuan-tuan punya interface mungkin lain daripada saya. Tapi first step biasanya saya akan start, saya akan buka view, saya akan buka toolbar. Okey, toolbar ni kita akan cari. Yang pertama yang ni tadi ialah last to set. Okey, yang ni lah. Kalau saya off ni dia tak ada ni kan. Saya boleh tarik di tepi lah. Yang ni yang basic. Yang kat atas masa tuan-tuan buka tu, buang je semua. Tak payah pakai. Okey, yang pertama kita akan pakai ni ada seorang yang masuk. Yang pertama kita akan pakai last to set. Lepas tu yang kedua standard. Yang ni saya cuba klik tengok yang mana atas tu. Yang ni. Saya klik balik. Yang ni yang standard tadi. Okey, saya tarik naik atas. Okey, lepas tu saya ambil yang ni pula. Yang ni ialah style. Style ni untuk kita nak tengok dia ada material ke, ataupun dia ada hitam putih, ataupun dia X-ray, ataupun dia color saja. So saya klik yang style ni lah. Okey, lepas tu saya tarik balik naik atas. Tarik je, drag je naik atas. Yang keempat ni ialah view. Okay, kalau saya unklik yang checkbox ni, saya klik balik, dia ada keluar view. View ni fungsi dia ialah yang pertama ni ISO. Kita nak tengok 3D lah. Yang kedua ni top, pandangan daripada atas. Yang ni dia ada front, yang ni right, back dengan left lah. Lepas tu saya tarik ni atas. Tak apa kalau tak sempat buka PC masa ni tak apa, nanti saya simpan yang recorder ni, saya hantarlah nanti. Kalau yang ni pula ialah warehouse. Warehouse ni ada juga kat sini. Ni dia, warehouse. Bawah sekali. So warehouse ni, saya drag dulu naik atas. Yang pertama 3D warehouse. Bila kita ada account dengan Trimble SketchUp, bila kita buka warehouse ni, kita direct pergi terus dekat dia punya komponen untuk kita download lah. So kat situ kita boleh download macam-macam lah komponen 3D SketchUp. Yang kedua sebelah tu ialah share model. Kalau kita dah siap model semua, kita nak share dekat warehouse pun boleh juga.
Ni share component pun sama, yang extension warehouse ni kalau yang untuk advance lah. Yang ni saya pakai extension warehouse. Ni. Nama dia 1001 bit tool. Yang ni nanti saya buat kelas baru lah untuk buat extension warehouse ni. Kalau tak nak pakai ni pun tak apa. So saya pangkal dulu. Okay, yang ni yang basic lah kita pakai. Yang pertama tadi, last to set. Yang kedua, standard, style, view dengan warehouse. Okay, kalau dah okay, kita close lah. Okay, setakat ni jelas tak? Ke laju sangat? Setakat ni jelas ke laju sangat? Okey, clear. Okay, Alhamdulillah. Takut nanti ada rasa saya laju sangat, beritahu lah. Saya takut tak sedar, biasalah. Okay. So tadi antara yang toolbar-toolbar yang kita dah keluarkan, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada Abang Sob. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, ni orang sifu kita ni. Buat camper kan Jangan. ni. Jangan. Okay. Tak apa, okay bang, tadi kita cerita pasal toolbar lah. Yang mana yang kita pakai basic dalam SketchUp lah. Yang ni bagi saya dah cukup lah untuk kita nak start buat modeling. Nanti kita pergi satu-satu lah. Sekarang ni kita cerita pasal interface dulu. Apa yang perlu ada dalam kita punya window Baru je ni, baru 5-10 minit baru. Bagus. Okey, tak apa. Boleh proceed lah terus. Okay, beres-beres. Okay, tadi lepas pada toolbar tu, so kita tengok yang ni ialah kita punya window lah. Ataupun working area kita. Okay, kita tengok ni, saya select window macam ni. Saya guna mouse select daripada atas ke bawah lah. Select window. So, kita boleh delete lah yang perempuan dalam tu. Tekan delete je kat keyboard. Okay. Ataupun, kita nak ambil yang eraser ni. Yang dekat toolbar belah kiri tu, ada gambar eraser. So, saya klik eraser, saya klik je orang ni. Okay. Okay, kalau semua perasan dalam window ni ada 3 line kan, betul? Ada biru, ada hijau, ada merah. Yang ni kita panggil dia axis lah. Kita panggil 3D axis. So, bila kita guna mouse yang button scroll tu, saya tekan sekarang saya tekan button mouse scroll ni, dia akan keluar macam ni, orbit. So, kita boleh pusing lah dia. Okay, contohlah saya buat satu rectangle lah. Okay, bila saya buat ni, dekat bawah kanan tu kalau perasan ada dimension. Ada dimension kat bawah tu, saya cuba klik lah sini. Kita buat free rectangle kita panggil. Okay. Lepas tu kita cuba scroll down, scroll up untuk zoom in, zoom out lah. Okay. Yang dekat toolbar belah kiri ni pun boleh pakai juga. Yang ni nak zoom pun boleh. Klik ya zoom tu. Kalau yang bawah ni ialah zoom extend. Dia macam zoom all lah. Dalam window ni kita zoom extend, dia akan zoom all. Guna zoom extend. Yang ni previous. Previous zoom. Yang dekat kotak ni ialah bahagian zoom. Okay. So saya guna button scroll untuk orbitkan dia. Okay, saya nak pusing-pusing. Saya nak pusing macam ni, boleh. Yang ni penting lah masa mula-mula kita nak buat 3D ni. Kita cari angle macam mana kita nak pusing dia, nak tengok yang mana senang. So kita guna button scroll ni lah. Okay. Okay, yang dekat atas ni guna select ni lah untuk guna mouse lah. Kita nak select sesuatu objek. Contoh yang ni saya select window.
dia ada banyak kategori select Yang pertama kita buat ni ialah select window. So kita nak select semua. Okey. Kalau kita nak select one by one pun boleh. Contoh saya select 1, saya select 2, saya select 3, select 4. Okey. Yang tu select one by one. Kalau nak select semua tanpa window pun boleh juga. Saya double klik dekat petak ni. Saya double klik. So, bila dia keluar dotted dengan biru tu, bermakna kita dah selectkan dia. Okay, saya nak unselect, saya klik kat luar je. Macam tu lah lebih kurang. So, tadi kita guna rectangle untuk buat 4 segi ni. Select window boleh. Nak select satu-satu pun boleh. Nak double klik dia pun boleh. Lepas tu kita select kat luar sebagai orang kata tak nak select lah. Okay. Boleh setakat ni? Okay. Okey, tak ada masalah. Yang lain tu macam tak Faham, pasal faham. mic je. Okay, Faham, itulah. Faham Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, so kita dah buat satu rectangle. Okay, saya nak explain pasal yang default tray yang belah kanan ni. Saya klik ni kan, keluar kan. Okay, bila saya bawa mouse pergi sini tak ada. Okay, kita nak pinkan dia, ada button kat atas ni. Ni. Auto hide. So kita tekan je benda tu. Dia akan keluar lah. Okay. Kalau perasan dekat sini, default tray ni kita panggil. Yang pertama ni dia ada entity info. Bila kita select ni kan, dia akan keluar lah kat situ. Ada area dia 16.27 meter persegi. Dia keluar tu area. Saya select yang tengah ni kan. Kalau saya select line, tengok dia keluar tak? Panjang dia 4167. Dia keluar terus. Okay. Tapi saya pun jangan pakai entity info ni. Dia cuma nak bagi info pada kita punya modeling lah. Okay. Yang kedua, material. Material ni penting lah. Sebab biasanya kita buat 3D ni kita nak letak material, nak letak color, nak letak finishing kan. So kita akan guna material. Okay, saya double klik ni. Okay, dekat sini dia ada anak panah ni. So dia ada banyak lah. Yang ni dia ada asphalt and concrete. Dia ada brick cladding. Semua material dekat sini lah boleh pilih. Okay, saya ambil, katalah saya ambil brick dengan cladding lah contoh. So saya ambil yang ni satu. Saya letak je kat sini. Tu dia keluar. Okay. Tapi pastikan yang atas ni kita select shaded with texture. Kalau kita pergi sebelah dia, shaded saja dia akan keluar color je. Tu kan. Pergi balik. Keluar texture. Yang warna putih ni hidden line. So dia keluar kosong saja. Yang sebelah ni wireframe. Wireframe ni tak nampak lah sebab kita buat dia skeping saja. Kalau kita buat 3D baru nampak. Contoh saya naikkan dia 3D. Saya naikkan. Macam tu. Contoh. So bila kita select ni ada semua. Kan. Yang ni biasanya final part lah baru kita buat benda ni. Sebab kita nak assign material. Nak assign warna ke apa tak kisahlah. Kita select balik yang shaded ni. Dia color saja. Sebelah ni hidden line dia keluar macam tu saja. Sebelah dia wireframe. Dia nampak wireframe lah. Nampak line-line semua. Kalau yang ni kita boleh select yang ni. Back edges. So dia nampak dotted line belakang. Yang ni tuan-tuan kena try satu-satu lah. Baru kita dapat beza. Kita boleh rasa sendirilah. Kalau yang ni pula X-ray. Dia nampak sikit dalam. Lebih kurang gitulah. Okay, so kita balik pergi balik dekat shaded with texture ni. Kita offkan X-ray. Dia tutup balik lah. Okay. Kalau nak cari material lain, samalah cara dia tadi. Kita boleh pilih-pilih kat sini. Okay. Lepas tu yang gambar rumah ni, maksudnya in model yang kita pakai sekarang. Kalau tengok balik, yang ni yang kita pakai, yang lain-lain ni pun kita pakai kan. Tapi saya tak nak sebab kita tak nak pakai ni. Kita nak pakai yang tu saja. So macam mana cara dia? Kita pergi dekat komponen. Okay, yang ni dia bagi standard komponen lah. Boleh cari dalam ni. Ada komponen standard. Boleh pilih juga kat sini. Lepas tu kita pergi gambar rumah juga. In model juga. Yang ni kita buang. Push unused.
ataupun delete. Right click, kita delete je. Okey. Kita pergi balik kat material, dia dah tak ada dah segitiga tadi tu. So kita boleh pergi, boleh delete lah, push unused. Tak keluar sebab window saya share sebelah je. Okey. Tadi material untuk pilih finishing lah kat sini semua. Kemudian komponen kita boleh download juga. Kalau 3D warehouse ni boleh download lah. Kalau yang original dalam ni memang dia ada sikit-sikit sajalah. Okey, lepas tu style. Okey. Style ni maknanya style yang kita nak pakai dalam 3D ni. Okey, kita nak pakai yang mana. So kalau saya nak tukar ni, saya pakai architecture design style. Okey, saya tukar. So nanti langit dia ada macam tu. Okey, kita pusing sikit lah. Kalau saya pakai landscape, lantai dia tukar warna hijau. Kalau saya nak pakai simple style pun boleh. Tengok yang mana kesesuaian kita lah. Saya suka pakai warna putih ni je. Construction documentation pun boleh. Biasa saya nak tengok kan. Okey. Ni contoh saya dah select construction documentation style. Saya pergi dekat edit. Okey. Yang lain-lain tak payah tukar. Kecuali profile ni kita tukar kepada 1. Lepas tu kita double klik yang ni, profile ni. Tujuan dia sebab apa? Kalau saya onkan semua ni, okay, saya cuba onkan. Yang ni tuan-tuan boleh cuba jugalah satu-satu. Nampak perbezaan. Yang ni extension saya letak 20. Tengok dia keluar tak? Extension nampak line tu dia keluar. Yang ni endpoint saya letak 20. Nampak dia keluar tak? Dia keluar tebal. Yang ni pun saya letak 20. Yang ni 10. Dia keluar, dia jadi tebal. Tapi setengah orang dia suka presentation yang tebal. Macam saya suka pakai nombor 1 je. 1, yang ni tak payah. 00. Endpoint 0. Jitter 0. Okay, yang ni saja kita pakai. So kalau kita tengok balik, line dia jadi halus je. Kalau saya tukar yang ni tadi, 10. Dia tebal kan. Tengok atas. Supaya kita nak buat 3D kita tu macam mana. Tapi nasihat saya, biasa saya pakai memang 1 sajalah. So dia halus balik. Okay, tu dekat style. Yang tag ni tak payahlah. Ni tak guna. Yang shadow ni pun nanti kalau kita nak assign shadow, biasanya kita jangan gunalah. Kalau nak buat presentation mungkin kita akan pakailah shadow ni. Nanti boleh cubalah. Kalau nak cuba pun boleh. Tu ada keluar shadow. So yang ni ialah time ni, waktu dia kita nak adjust. Kita boleh adjust. Yang ni bulan. Yang ni kita nak adjust. Nak gelap ke? Nak terang ke? Kita boleh adjust lah. Kalau tak nak, tekan balik ni. Shadow ataupun hide shadow. Okay. Yang ni scene ni nanti kita akan add lah scene bila last kali. Tak perlu pakai lagi sekarang. Yang ni dia akan bagi maklumat lah kalau kita tekan apa-apa kat sini. Okay. Okay, jelas lah setakat ni? Sunyi je ni. Faham. Boleh lagi. Boleh lagi. Dia tak boleh banyak-banyak nanti. Blur ni. Clear. Dekat ni clear. Okay. Beres Okay, so okay, saya delete dulu rectangle ni. Okay, saya delete. Okay, so biar kosong lah. Okay, biar kosong. Okay, kita pergi yang bahagian ni last 2 set tadi ni. Okay, yang pertama ni kita nak select item ataupun 3D yang kita buat ni lah. Yang gambar tong chart ni ialah paint bucket. Sama dengan yang material ni tadi. Okay, kalau saya klik paint bucket pun dia akan keluar. Nampak? Saya klik sini dia keluar. Saya tutup, saya buka balik. Dia akan keluar paint bucket. So dia istilah dia adalah material lah. Yang sebelah ni eraser untuk padam lah, ataupun kita select objek tadi tu. Kita select ni. Kita delete je kat sini. Delete. Tapi dia lambat sikit. Kalau saya suka select window je.
Oh, ada kawan sahabat kita masuk. Okey, selamat datang. Assalamualaikum bang. Sorry ya ganggu waktu tuan-tuan. Malam esok hari Isnin pula ada yang nak kerja kan. So saya select window, saya tekan delete je kat keyboard. Settle. Okey, yang ni ialah Mac component. Mac component ni dia advance sikit lah. Mungkin saya akan buat siri 2 lah tentang Mac component ni. Saya nak cerita yang malam ni ialah tentang interface basic lah, yang belah sini, yang belah kiri ni. Yang pencil line ni memang kita untuk buat line lah. Okey. Untuk buat line ni bila saya buat free line dia ada macam ni kan. Okey, bila saya tarik dia pergi atas, pergi ke kanan ni ada line warna hijau. Dia ada tulis kat situ on green axis. Maknanya kita ikut garis yang serenjang dengan warna hijau tu. So dia tepat lah 90 darjah. Kalau saya tarik ke bawah, dia akan pergi paksi Y. Paksi X. On red axis. Kalau saya pergi atas, ada line biru ataupun ke bawah. Sama dia line biru. Maknanya kalau dalam tempat situ X, Y, Z lah. Yang ni ialah Z lah. Okey, contoh saya nak buat line. Saya ambil line ni. Saya klik je kat mana-mana. Okey, length berapa kita nak? Dekat kotak bawah tu ada tulis 2408 mm. So, saya nak dia 3000. Saya type 3000, enter je. So, escape. Tekan keyboard escape. Dia akan keluar lah line tu. So, dia macam ni. Jarak dia, kalau kita nak tengok, yang pertama boleh klik entity info. Jarak dia 3000 mm. Okey, ataupun kita boleh ukur dekat sini, dimension. Kat sini ada bahagian dimension. Saya klik 1 point, 2 point, 3000. Tu line ya. Kalau kita nak ada measurement sekali. Okey, saya delete balik. Buat sekali lagi. Ambil pencil line ni. So saya tarik sini point. Saya nak dia pergi sana pula. 3000. So saya type 3000. Lepas tu kita escape. Kita jangan hold mouse tu, kita klik sekali je. Contoh saya klik sekali. Kalau kita hold mouse tu dia akan ikut sampai habis. Kita kena klik and release dia panggil. So kita klik sekali, 1, klik 2, 4500 contoh, enter. Dia dapat. Command lah, kita panggil command. Okey. Jelas pasal line tu? Boleh? Faham. Kalau Hilang lah suara ni. hilang suara. Tenggelam timbul. Oh, line. Hmm. Sekarang. Line okey ni.
Hello, dengar? Dengar. Okey. Okey, clear tak? Clear. Okey. Ada ke yang ada PC sekarang kat depan ataupun laptop ke? Ada ni lah. Tapi buka team dekat ni lah. Dekat PC, dekat laptop. Bukan tinggal laptop. Okey, tak apa. Okey, tadi kita cerita pasal pensel ni lah. Okey, yang sebelah ni freehand lah. Freehand ni jaranglah kita pakai. Biasanya untuk orang yang nak sketch-sketch je lah. Macam ni lah, lebih-lebih kurang itu. Jaranglah kita pakai freehand ni. Saya pun tak pakai sangat. Biasa saya akan pakai line ni dengan rectangle lah. Ataupun circle ataupun polygon lah. Okey, so kalau rectangle ni macam tadi lah. Okey, kita pusing ni kita nak tengok yang top view. Okey, ni daripada atas lah. Okey, saya klik point mana-mana. Okey. Sama juga klik dan release mouse tu. Dia akan keluar kat bawah tu. Okey, saya tarik mouse sampai sini, dia akan keluar 3247,1021. So dia ada dua ukuran lah kat situ. Jadi 3247 tu maksudnya paksi X yang panjang. Yang 1021 tu tinggi dia. Ni tinggi dia 1021 tadi. Okey, saya nak masukkan saiz lah. Contoh saya nak 3000. Saya kena letak koma koma 2000. Lepas tu saya enter. So sekarang rectangle saya saiz 3000, panjang ni 3000, yang ni 2000. Rectangle sama juga. Tapi cuma beza dia kita kena letak koma sebab dia ada dua koordinat. Yang pertama X, yang kedua Y lah. Saya buat sekali lagi contoh. Okey, saya nak dia segi empat sama lah. 1000, 1000. So dia dapatlah 1000 kali 1000. Rectangle ni pun samalah. Kena klik dengan release. Sama je cara nak guna dengan line ni. Sama je. Yang sebelah ni rotated rectangle. Yang ni dia payah sikit. Kalau dah biasa buat rectangle ni, boleh cubalah rotated rectangle ni. Contohnya saya buat satu. Dia kena pusing-pusing sikit. Macam tu. Contoh kita nak buat rectangle yang sengit. Macam tu lah contohnya. Dia ada sudut dia lah. Tapi biasa saya tak pakai juga. Sebab saya biasanya start daripada plan. Macam ni lah. Kita start daripada plan kan. Kita ambil top view ni. So ni start daripada plan. Kalau kita klik yang ISO ni, dia jadi 3D lah. Kalau kita klik yang front, dia nampak line saja. Samalah kiri kanan belakang sebab kita masih belum jadi 3D. So kita pusing sikit lah. Ambil angle bagi nampak sikit. Okey, yang bawah ni circle, sebelah dia polygon. Circle pun lebih kurang sama, cuma dia akan tanya radius. Dia akan buat radius. Katalah saya ambil satu point kat sini. Okey, saya nak radius dia kat bawah tu pun sama, dia akan keluar. Saya nak radius dia 300. So saya enter je lah. Radius 300 maknanya diameter dia 600 lah. So kita sukat balik. Diameter dia 600. Berapa besar circle yang kita nak buat tu lah. Kalau kita rasa nak besar sikit, boleh buat besar sikit. Contoh saya nak buat 900 radius. Radius 900, saya klik balik dimension ni. Dia akan jadi diameter 1008. Itu untuk circle lah. Polygon pun lebih kurang. Polygon pun sama kalau kita pakai polygon sebelah ni. Dia akan tanya sisi berapa. So yang ni sisi dia 6. Saya nak sisi dia 8. Jadi octagon lah. Saya enter, dia akan keluar 8 side. Dia akan tanya radius juga. Tengok. Saya tarik besar ni. Dia akan tanya radius. Inscribe radius. Inscribe ni maknanya radius dalam bulatan. So saya letak 1002, enter. Jadi saya punya octagon ni, radius dia 1008. Ni bukan radius. 1002, sorry, bukan 1008, 1002. Ni radius. So diameter dia
2004. Polygon. Polygon ni pun tengok bidang jugalah. Macam saya biasa saya buat plan 3D bangunan, jarang juga saya guna polygon. Biasa saya banyak guna rectangle, line dengan circle lah. Okey. Yang ni tuan-tuan boleh cuba satu-satulah. Line, freehand, rectangle, rotator rectangle, circle, polygon. Yang ni arch, yang ni 2 point, 3 point ni pun samalah. Arch ni macam nak buat lengkung lah. Yang tu boleh cuba. Kalau nak cerita satu-satu ni lambat juga, tapi kalau ada soalan nanti boleh tanyalah. Okey, yang part yang paling seronok sekali bila kita start buat push dengan pull ni, 3D. Okey, contoh saya ambil push dengan pull ni, okey saya letak sini, saya tarik. Saya tolak naik atas. Okey, sama juga click and release. Jangan kita klik mouse tu, kita drag dia naik atas, dia akan stop sendiri. Tapi kita kena klik sekali lepas tu lepas. Okey, bawa je mouse naik atas. Sama juga dia ada distance kat bawah tu. Saya nak masuk distance dia 1500. Yang ni Abang Kamarul ni seronok ni buat camper van ni. Nampak tu. Dia dah jadi 3D. Yang ni pun sama. Saya nak bawa pergi bawah pun boleh. Saya letak kat bawah 1200. Enter. Dia turun bawah. Kalau kita tengok. Kita tengok daripada depan lah. Front. Nampak? Yang tadi saya buat turun bawah, yang ni saya buat naik atas. Okey. Bila dah jadi 3D ni, kita boleh buat free 3D. Mana-mana kita nak. Contoh saya nak tarik yang depan ni kan. Saya nak tarik lagi. Boleh tarik. Berapa jarak kita nak, sama. Kita masuk distance kat bawah tu. Ya bang, ada soalan Abang Marshall, ada soalan Ada? Tak ada. Okey. Dengar bunyi mic Kawan, tadi tu? tak adalah. Kawan tak tutup mic tapi sambil packing barang orang, barang customer. Busy tu. Okey, tak apa, tak ada hal. Ni Okey. apa, kenapa ni bergerak apa benda semua ni? Macam mana Pak Din? Ada 2 line tadi. Tak, kan tu masih lukisan tadi yang 2 garisan, satu panjang satu pendek tu. Ke ada gambar lain? Sekarang gambar 3D lah. Mana ada apa kat sini? Tak ada Aduh. Oi. Mana silapnya ni? Ada gambar tadi je lah yang. Gambar tadi. Yang lain tengok gambar apa sama 3D. 3D. Yang lain tak tahu lah. Aduh. Pak, saya rasa Pak Din punya line. 3D, Cuba 3D. keluar masuk balik. Kalau 3D Okey. betul lah. Jap. Tak apa. Keluar masuk balik. Jap. Lain problem, biasalah jauh kan. Saya ni kat Kuching, Sarawak ni jauh. Tak lama, tahun ni je kan. Belum lagi bang. Kalau ada kosong insyaAllah. Jangan tunggu lama-lama. Okay, tak apa, kita tunggu Pak Din kejap lah. Kalau 3D, betul lah saya tengah buat 3D sekarang ni. Okey, dah ada. Baru nampak kotaknya. Okey. Okey, kita undo balik lah. Okey, kita undo balik daripada ni. Okey boleh? Okey. Okey, so sekarang ni kita nak naikkan dia 3D lah. Jadi command yang pertama kita nak buat ni ialah ambil yang icon gambar push dengan pull tu. Maknanya tolak dengan tarik tu. So kita ambil ni. Okey, saya letak kat sini. Saya besar sikit lah. Saya nak tolak dia naik atas. Jadi cara kita nak guna tu click and release lah. Maknanya kita klik sekali pada mouse tu, lepaskan dia, tolak mouse naik atas. Lepas tu saya masuk distance kat bawah kotak. Bawah sekali belah kanan tu ada kotak warna putih, ada distance. Ada tak? Nampak tak? Sekarang saya nombor 754 mm. Betul? Betul. Okey. So saya nak letak dia 900 lah. Saya enter. So ini adalah ketinggian 900. Kita sukat balik. 900. Okey. Yang sebelah ni pula saya nak buat dia ke bawah. Sama juga saya type dia 1200 lah. Dia ke bawah.
Bila kita pusing balik orbit tu, kita nampaklah dia. Satu kotak naik atas, satu kotak turun bawah. Yang ni kita nak cerita pasal fungsi push dengan pull ni lah. Dan daripada kita dah jadi 3D ni, dah jadi box ni, kita boleh tambah kat dia. Contoh saya nak buat satu line kat sini. Okay. Saya buat kat sini, satu line. Saya tolak dia pergi depan pula. Boleh tolak pergi depan. Jadi kita tak perlu lukis baru, kita just tambah line je. Sama juga kalau saya nak ambil ni, bila dia keluar macam ni, maknanya dia midpoint ni ialah titik tengah lah. Titik tengah daripada garisan ni, saya ambil midpoint, saya tarik lurus saja sampai sini juga midpoint. Saya tarik pula yang ni, pergi depan. Yang ni memang kena cubalah, kena cuba sampai betul-betul dah rasa okey, baru kita buat benda lain. Okey, yang ni tadi line dengan kotak je. Saya cuba buat circle pula kat sini. Saya buat circle. Katalah radius 200. Okay, enter. Okay, ni radius saya 200. Saya sama juga. Saya tolak dia pergi depan. Okay, ni kalau tolak pergi depan. Kalau saya tolak dia pergi belakang. Sampai end point tu, maknanya dia habis lah. Dia habis, dia tembus. Nampak tu? Tembus. Maknanya yang ni sesuai kalau tuan-tuan nak buat parts yang berlubang lah. So kita akan buat macam ni. Contoh kalau nak tembuk 4 segi pun boleh juga. Saya buat 4 segi kat sini, rectangle. Okay, saya tolak juga. Boleh, tolak pergi belakang. Sampai dia end point. Tu dia tembus. So kita nampak belakang tu kan. Dia tembus lah. Kalau nak tutup balik, tolak dia pergi sini. Sampai on edge. So dia hilang lah. Kalau kita tengok wireframe ni, tak ada. Dia dah hilang. Okay. Yang ni memang kita kena selalu main-main lah benda ni. Lebih kurang 2-3 kali tu. Ataupun 2-3 hari kalau boleh cuba. Boleh buat main-main lah dulu benda ni. Okay, yang sebelah ni ialah move. Move ni kita nak pindahkan benda-benda ni lah. Contoh kalau saya ambil move, saya select ni saja, dia akan lari. Yang ni ialah kelemahan SketchUp. Dia 3D dia ialah by surface. Dia bukan by solid. So bila kita tarik macam ni, dia lari. Habis semua lari ukuran kita. Biasa kalau kita nak move satu-satu barang tu, contoh yang ni kita kena select window lah. Saya ambil anak panah ni, select. Saya select window. Baru saya ambil move. Okay, saya nak move dia ke sini. Saya nak move dia ke belakang. Move dia naik atas. Move dia ke bawah. Move ke belah sana. Kalau nak move. Atau dalam icon ni dia tak ada copy. Tapi sama juga kita guna move tapi tekan control dekat keyboard. Kita tekan control, kita tekan move dan kita boleh copykan dia jadi 2. Macam ni. Yang ni copy lah. Sama juga kita copy ke belakang. Jadi 3. Copy sebelah lagi jadi 4. Pun boleh juga. Kalau tak sempat nak catch up yang saya cerita malam ni, boleh tengok balik nota saya bagi dalam PDF tu. Ada juga yang basic ni lah. Cuma bezalah kalau kita baca nota dengan kita dengar yang real ni memang seronok lagi kan. Tapi saya lagi suka kalau hands on lagi suka sebenarnya daripada online ni. Tapi tak apalah, boleh bantu juga sahabat-sahabat lain. Okey. So yang tadi move guna icon move ni dan kita nak copy kena tekan control dekat move tu. Okey, manakala yang ni pula ialah rotate. Rotate ni kita nak pusing objek lah. Sama juga macam tadi kita guna move dengan control. So yang ni saya nak rotatekan objek ni. Contoh saya kena select semua. Lepas tu saya ambil icon rotate ni. Okey. Icon rotate ni kena hati-hati sikit lah. Kalau salah buat memang tak jumpa. So yang pertama, select window, select objek tadilah. Yang kedua kita ambil rotate. So dia akan keluar kat sini. Kat depan ni warna hijau. Kalau saya letak tepi ni warna merah. Saya pergi atas dia warna biru. Okey, apa beza hijau, biru, merah ni? Berbalik kepada yang paksi tadi tu, X, Y, Z. Kita cuba satu-satulah.
Saya letak dekat paksi hijau. Okey, saya tarik sini dan saya pusing dia. Ni dia pusing ke depan. Saya cuba paksi merah pula. Saya klik satu sini, klik ke belakang dan kita pusing. 2 kali klik. Yang ni pusing ke tepi. Yang biru ni pula pusingan daripada atas. Saya klik satu, saya klik luar 2, saya pusing. Ni kalau kita buat objek yang kita nak pusingkan dia lah. Itu dia. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni pun kena try and error lah. Kalau sekali cuba tu memang payah sikit. Petua dia, select objek, ambil icon rotate ni, klik satu, klik 2. Kalau kita nak masuk angle kat sini pun boleh. Angle sekarang saya 22.8, saya nak pusing dia 45. Saya tekan 45, enter. So sekarang angle saya pusing tadi ialah 45. Sama jugalah, dia punya basic still samalah. Okey, sekejap je hari ya. Pukul 11 lebih dah. Tak apa ke ni? Tak ganggu ke tuan-tuan? Ke kita stop dulu setakat ni? Okey je. Okey. Saya dah hai. Okey, nanti mengantuk sebab Boleh kerja. lagi tu, boleh. Boleh. Malam masih Boleh. muda. Betul. Tak apa, saya pergi 3 benda lagi, 3 tool ni lagi. Lepas tu kita stop dululah, boleh ya? On. Okey, beres-beres. So far setakat yang saya explain tadi tu clear tak? Faham, Sampai faham, Okey. faham. Faham, clear. okey. Tak apa, kalau tak faham nanti boleh tanya balik, tak ada hal. Nanti saya share yang recording ni, panjang ni. Okey, yang tu tadi sampai rectangle, push dengan pull, rotate. Yang follow me ni sedap. Yang follow me ni memang kelebihan orang camper van lah. Follow me ni. Macam mana kita nak follow me? Okey, follow me ni kena ada 2 benda lah. Yang pertama, bentuk yang kita nak. Yang kedua, arah pusingan dia. Contoh, paling senang saya bagi contoh, kita nak buat skirting ataupun cornice ceiling. Kan? Pernah tengok kan? Cornice ceiling tu. Okey, contohlah. Saya lukis satu. Okey, saya lukis bentuk macam ni lah lebih kurang. Lepas tu saya ambil yang arch ni. Salah arch ambil. Okey, saya ambil 2 point arch ni. Okey, saya lukis dulu. Okey, contoh macam ni lah. Okey, kita pergi balik 3D. Yang ni kita delete dulu Okey. Okey, ni saya punya bentuk. Maknanya macam setengah orang dia panggil molding. Molding pun boleh juga lah. Okey, lepas tu saya nak dia katalah dia ni macam cornice ceiling lah. Saya nak dia cover ruang besar ni lah lebih kurang. Okey. So follow me ni kita akan follow benda ni. Objek yang mold bentuk curve ni kita akan follow rectangle ni. Okay, ni saya bagi contoh Okay, saya ambil follow me. Saya boleh klik sini. Okay. Alamak. Laju sangat. Okay. Dia ada keluar line merah tu. Kita follow je dia. 1, 2, 3, 4. Tu dia. Ni sedap follow me ni. Kalau orang yang suka 3D ni memang seronok lah. Oh, tak tahu ni, baru nampak ini. Baru nampak ni? Lepas ni habis lah design camper van tu. Mana kita Lepas buat ni curve camper dia, lepas tu tinggal tarik je lah. Dia ada 2 kaedah lah. Yang tadi tu kita tarik dia lambat sikit lah. Contoh ni saya bawa pergi ke tengah lah. Saya bawa tengah senang sikit. Okay, yang ni saya delete dulu. Okay. Kita tarik je. Maknanya kita ambil yang follow me tadi ni. Follow a path with a selected face dia cakap. Maknanya follow path ni macam laluan lah. Ataupun jalan tu. Yang selected face tu yang ni.
So saya ambil ni, saya klik ni, klik sekali je. Lepas tu dia akan keluar yang line merah ni, yang kita follow je line ni. Yang ni yang cara lambat lah. Cara lambat. Okay. Dia akan jadi juga. Okay, cara cepat dia, saya delete dulu surface dalam ni. Dia nak laluan saja. Maknanya surface tu tak payah. Jadi kita boleh delete lah. Yang tadi ada surface ni kan. So saya delete ni. Okay, saya select semua line ni. Okay. Cuma line kanan ni belum select kan. Macam ni kita nak select multiple, kita tekan control juga dekat keyboard. So saya select sekali lagi. Pastikan line tu kita select semua. Kita klik je follow me. Klik follow me, dia akan tanya kat mana. Kita akan klik surface tadi. Klik terus. Lagi cepat. Dua kaedah lah. Yang tadi yang lambat sikit. Tapi Contoh. untuk yang cepat ni mana kena atas line je, bukan atas surface. Atas line saja. Surface tak payah. Kalau Kalau ada surface tak kena jadi. delete dulu lah. Delete dulu. Kalau ada surface, kita cuba boleh juga. Tapi surface tu tak hilang lah. Tak hilang. Boleh juga. Yalah, surface tak hilang lah. Tapi kalau nak senam, sebab kita biasa buat benda ni macam dia macam molding kan. Molding tu memang kita buang lah surface tu. Betul-betul. Biasa macam tu lah. Contoh saya tak nak bentuk ni lah. Saya nak adjust bentuk lain pun boleh juga. Saya tambah curve kat depan ni ke. Okay, curve kat depan ni. Curve kat dalam. Okay, kita delete ni. Delete semua surface. Yang ni pun delete. Okay, so kita select ni. Tekan control, select line yang tak kena tadi kan. Lepas tu saya klik follow me. Select surface tadi tu. Dia jadi juga. Tapi yang hujung ni dia dahsyat sikit lah sebab dia tajam. Kan? Dia jadi macam tu. Kita nak ubah sikit lah bagi cantik sikit. Kita ambil yang arch tadi ni. Kita adjust sikit. Kalau dia keluar line purple atau biru macam ni, maknanya dia tangent lah. Dia tangent tu maknanya bulatan yang sekata lah. Tangent at vertex. Dia cakap macam tu. Okay. Kita cari line purple. Dia payah sikit lah kat situ. Lepas tu saya delete yang hujung ni. Kan? Nak dapat purple tu kalau kecil kena kecil zoom betul-betul. Kalau tak dia tak dapat, payah. Dia payah sikit sebab dia ada kalau line, objek kecil, objek kecil lah. Betul. Tu experience punya orang tu. Sebab kita main plywood baru berapa kan. Itu yang kadang payah. Kecil Cari-cari kan 9. 9 itulah. Okey, saya select ni balik. Saya cuba balik. Sama tekan control, kita nak select multiple, tekan follow me. Sama ke dah jadi cantik sikit. Kan? Ni follow me. Apa-apa bentuk pun boleh lah. Yang penting kita ada yang pertama ni surface. Surface ni maknanya bentuk yang kita nak. Yang kedua ni laluan yang kita nak bentukkan. Contohnya bentuk dia macam mana. Macam tu lah. Saya nak jelas lebih clear pun tak erti juga. Tapi yang saya tahu ada surface ni yang ada laluan ni. Paling senang ambil contoh cornice ceiling ataupun skirting lah. Ataupun kita nak buat frame untuk tabletop ke. Contohlah macam tu. Okey, lepas tu tadi dah settle follow me. Yang bawah ni guna scale. Scale ni pun saya jarang guna. Sebab kita nak besar dengan kecilkan objek lah. Biasanya scale ni dia ada nisbah dia lah. Contoh saya nak besarkan dia 1:2. So dia besar sikit lah. Lepas tu tekan enter. Kalau kita tarik ujung ni dia akan pembesaran dia sekata lah. Kalau kita tarik tengah dia akan jadi memanjang gitu. Kalau kita tarik ke atas dia akan jadi meninggi. Yang ni saya jarang guna sebab biasa kita buat building kan dia memang on scale. Dia susah sikit lah. Sama jugalah orang yang buat komponen. Dia tak boleh nak tarik-tarik sebarang. Bentuk tu jadi tak lawa nanti kan. Jadi jaranglah guna scale ni. Okay. Kemudian yang sebelah dia offset. Offset ni pun sedap juga pakai. Kita buat rectangle satu. Contoh saya nak copy rectangle ke dalam. Saya ambil offset. Saya klik je line mana-mana ni. Kena escape dulu, lupa pula. Saya ambil offset. Okay, saya klik sini.
okey saya nak berapa jarak ke dalam? Katalah saya nak dia 250. Saya enter 250. So dia akan copy line ni dalam jarak yang sama. Tu kita panggil offset lah. Sama juga kalau kita buat bulatan. Kita buat bulatan dalam ni, kita nak offset juga pun boleh. Offset selected edge in a plane. So kita type berapa? 100. Yang ni biasa orang nak buat pipe ke ataupun nak buat benda-benda yang ada lubang lah. Contoh komponen-komponen dia. Yang ni offset. Kalau kita nak offset line saja pun boleh. Kita select line saja. Boleh juga offset dia. Boleh offset juga line. Kalau rectangle tak boleh. Dia kena buat satu je. Contoh lah. Kalau saya buat line satu kat sini. Saya nak offset dia. Pun boleh juga. Ke tak boleh? Tak boleh. Dia kena face. Dia tak boleh line. Lupa pula. Jarang pakai offset. Dia kena surface lah. Surface macam ni. Kalau nak delete, kita delete je lah line tu. Delete satu-satu pun boleh. Okey. Okey, yang bawah-bawah ni, yang ni tape measure ni kita nak ukur jarak. Yang ni kita dimension nak ada keluarkan size dia lah. Yang ni dimension. Kalau tape measure ni kita ukur 1, 2, dia akan keluar kat bawah tu. Length 3449. Sama juga kalau kita guna entity info ni. Sama juga kita select line ni, dia akan keluar lah kat situ. Panjang dia. Kalau kita klik surface, dia akan keluar meter persegi. Kalau 3D, kena select semua. Tak keluar. Dia keluar surface je. Dia tak keluar isi padu. Dia keluar meter persegi je. Keluasan je. Yang bawah ni exist tak payah usik pun tak apa. Sebab ni kalau kita nak ubah paksi ni, ikut je yang standard. Yang ni text ni kita nak buat labeling. Labeling ni kita type lah. Box 1 contoh. Dia keluar macam tu. Box 1. Yang ni boleh cubalah yang bawah-bawah ni. Sebab yang ni senang je semua ni. Kalau sempat nanti kita buat kelas siri 2 lah. Okey, jam pun saya tengok dah dekat 11.30 dah ni, 11.24. Okey ke setakat ni? Okey. Okey lah sebab Okey. ni Faham. okey. Lepas ni harap-harap boleh share lah hasil produk tu dalam grup kita. Okey, Segan nak share. tak apa bang, kita kongsi-kongsi. Sekejap lah, saya try boleh dapat tak video gambar. Okey, nampak. Dalam bilik ni bersepah. Kena bawa air kopi lepas ni. Itulah. Bilik ni bersepah. Kena stand by kopi. Okeylah, saya rasa untuk intro setakat ni dulu saya explain. Nanti kalau ada permintaan lagi kita buka untuk siri 2 lah insya-Allah kot. Boleh Boleh. Tak masalah. Okey, beres-beres, tak ada hal lah tu. Okey, terima kasih lah semua tuan-tuan sudi luang masa. Nanti sekejap lagi saya share video dalam grup Tele lah. Tapi lama juga ni, sejam lebih. Okey Okay. beres. Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Salam. Salam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kongsian malam ni. Alhamdulillah. Sama bang. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Doakan semoga berjaya bang. Yalah, insyaAllah. Semua. InsyaAllah. Amin. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.